Halo guys, bertemu lagi kita di YouTube channel saya, The Mr. D. So hari ini saya kongsikan berkaitan 5 fakta industri K-pop Korea. Saban hari kita akan disajikan dengan berbagai fakta-fakta atau berbagai dengan media berkaitan dengan industri K-pop Korea. Walau bagaimanapun, sadarkah kita bahwa industri K-pop Korea itu sebenarnya indah kabar dari rupa? Berikut saya kongsikan 5 fakta berkaitan industri K-pop Korea. Yang pertama yaitu military training. Ya, kita akui bahwa artis K-pop Korea ini semua mempunyai bentuk badan yang cantik dan juga mempunyai badan yang lean. Untuk mendapatkan badan yang lean ini, mereka terpaksa mengikuti diet yang sangat-sangat ketat. Kehidupan harian mereka hanyalah memenuhi jadwal-jadwal latihan. Latihan apa? Latihan vokal, latihan menari, dan juga latihan untuk mendapatkan stamina. Kalau kamu pandai menari saja tetapi tidak sinkronis, itu adalah salah. Kamu boleh tanya dengan penari-penari ataupun dancer-dancer yang memang berkecimpung dalam area seni menari. Pasti mereka katakan part yang paling susah adalah bukan hanya menghafal step tetapi sinkronis. Selain daripada itu, dikabarkan daripada media Korea yang mengatakan tempo latihan adalah 20 jam dalam sehari dan 6 hari seminggu. Dan dikabarkan juga daripada kabar Korea, menurut daripada kabar Korea, di mana mereka hanya makan sekali sehari. Fakta keempat yaitu artis Korea ataupun aktris Korea K-pop tidak dibenarkan untuk bercinta. Tidak dibenarkan untuk bercinta. Ini adalah kerana termaktub daripada perjanjian mereka antara artis Korea dan juga agensi, di mana mereka tidak boleh mempunyai perhubungan dengan orang luar. Selain daripada itu, mereka juga tidak dibenarkan mempunyai telefon dalam tangan sewaktu berada di bootcamp. Mungkin kalau bercinta dengan secara diam-diam boleh, tetapi kalau secara terang-terang dating di luar adalah tidak dibenarkan, kerana mereka harus berada di tempat khas yang dimana para media pun tidak dapat menghubungi dan juga orang luar pun tidak dapat menghubungi. Mau jadi artis Korea? Fakta ketiga yaitu industri pelacuran. Indah kabar dari rupa. Itulah yang boleh kita gambarkan industri K-pop Korea. Karena sering industri K-pop Korea ini mempunyai hubungan ataupun terpalit dengan berbagai skandal dengan pelacuran, dada dan juga pengumpulan uang haram. Menurut dari laporan Koreanku daripada akhbar ataupun di internet, satu agensi yang dimana CEO-nya telah ditahan kerana mempunyai pendakwaan di mana trainer dia telah force ataupun paksaan kepada trainer-trainer dia untuk melakukan hubungan seks dengan sponsorship. Ular berlingkar di gulungan tikar. Itulah kita boleh gambarkan di antara hubungan antara artis Korea dan juga manajemen dalam melakukan salah laku. Mereka saling berkait rapat atau saling bekerja sama dalam melakukan salah laku, yang dimana YG Entertainment telah terlibat skandal penjualan dada di antara artis Korea yang dimana mereka sebagai ikon mereka, yaitu artis hip hop mereka. YG Entertainment ini telah pun cover artis mereka daripada dakwaan tersebut. Contoh yang kedua adalah berkaitan dengan pemberi perkhidmatan seks kepada foreign investment. Kemuncak skandal berkaitan dengan industri pelacuran di Korea ini telah pun menjadi satu fenomena apabila Burning Sun Club itu adalah milik daripada penyanyi ataupun kumpulan Big Bang, yang dimana mereka telah mengoperate Sun Club di bawah operasi ataupun di bawah naungan oleh YG Entertainment. Ini adalah salah satu case contoh di mana kolaborasi di antara artis K-pop dan juga manajemen dalam melakukan salah laku adalah sangat tinggi dan sangat menjijikkan. Menurut daripada laporan BBC, yaitu seorang konselor dari Korea, nama tidak didedahkan, yang dimana konselor itu menyatakan bahwa peristiwa Burning Sun Club itu adalah hanya di permukaan saja. Beliau juga menyatakan bahwa di dalam Korea itu sendiri, industri pelacuran berkaitan dengan K-pop ini adalah sangat besar kerana mempunyai high profile yang sangat tinggi dan agak sukar untuk diselesaikan.
Untuk maklumat korang, kalau di Korea, kalau korang nak jadi artis Korea, korang mempunyai 4 pilihan agensi. Yang pertama adalah agensi YG Entertainment. Adalah salah sebuah agensi yang pertama di Korea, telah ditubuhkan pada tahun 1997. Pertama pelapor K-pop Korea, di mana kumpulan mereka iaitu Jung Jae-sun, kemudian YTM, Big Bang, dan di follow dengan 2NE. Kemudian sekarang adalah Blackpink. Blackpink ini tidak terpalit dengan skandal-skandal yang berlaku dengan YG Entertainment. Para pelisa saya tidak. Is it good? Hutang sebelit pinggang, itulah boleh kita anggap ataupun gambarkan kepada industri hiburan Korea ataupun artis Korea, kerana mereka sebenarnya mempunyai hutang yang sangat besar untuk mendapatkan promosi, ataupun segera mereka tidak mempunyai sponsorship, mereka terpaksa mendapatkan duit atau dana daripada agensi mereka. Ini yang menyebabkan mereka berhutang sangat tinggi. Apakah hutang itu? Sebagai contohnya, tempat tinggal, makanan, security, semua adalah ditanggung oleh agensi, tetapi ditolak daripada gaji kontrak artis tersebut. Sebagai contohnya ada kumpulan AOA, yang dimana mereka terpaksa melakukan ataupun melakukan kerja selama 3 tahun pertama tanpa dibayar apa-apa, hanya untuk membayar debt yang mereka ada. Sebahagian mungkin well established ataupun sebahagian family mungkin well, so mereka akan mendapatkan sponsor yang sangat baik daripada luar. Tetapi sebahagian artis Korea yang tidak mempunyai latar belakang yang sangat tidak baik, mungkin tidak mendapat sponsor daripada mana-mana agensi, dan terpaksa mereka akan sign kontrak dengan agensi tersebut. Dan dalam sign kontrak itu telah menyatakan bahwa mereka hanya mungkin dapat dalam lingkungan 20% ataupun 10% daripada amount gaji sebenar yang mereka dapat. Sebahagian pula akan diserap oleh agensi ataupun ditelan oleh agensi. Yang kenyang adalah agensi, yang top adalah artis Korea, tetapi duit yang banyak adalah agensi, tapi duit yang Korea dapat ataupun artis Korea tersebut adalah sedikit. Fakta nomor 1 yaitu slave contract. Menurut definisi slave contract adalah satu kontrak yang unfair. Ini adalah kontrak yang tidak seimbang. So slave contract ini merujuk kepada kontrak di antara artis Korea tersebut dan juga agensi. Dalam slave contract melalui berbagai artikel ataupun berbagai perjanjian di antara artis Korea dan juga agensi. Sebagai contohnya penetapan gaji. Sebahagian daripada mereka hanya mendapat gaji yaitu 10 ataupun 20% daripada hasil amount yang mereka dapat sewaktu bekerja dengan agensi tersebut. Untuk sign kontrak, selalunya trainee ini adalah dicari pada umur-umur di antara 13 ataupun 14 tahun ke atas. Dan pada 13 hingga 14 tahun ke atas ini, pengetahuan mereka berkaitan dengan kontrak adalah sangat cetek ataupun tidak memahami kontrak yang tersebut dengan betul. Terpaksa mereka sign hanya untuk menjadi artis, dan ini adalah sangat-sangat berbahaya pada artis tersebut. Seterusnya dalam kontrak juga menyatakan bahawa artis Korea ataupun trainee haruslah sentiasa menjaga penampilan mereka agar sentiasa nampak lebih cantik. Cara mereka adalah seperti mengawal berat badan. Dalam kontrak tersebut wajib untuk bagi perempuan ataupun bagi wanita mempunyai berat badan yang antara 40 hingga 49 kilo. Kalau saya sudah 80 kilo, memang tidak dapat jadi artis lah jadinya. Ini adalah binding dengan kontrak mereka. Mereka harus mempunyai berat badan di antara 40 hingga 49. Jika dibandingkan dengan kontrak yang ada dekat US ataupun bagian barat, mereka tidak mengutamakan diet yang ketat. Tidak cukup dating dengan orang lain. Dalam kontrak juga menyatakan
Mereka tidak boleh berjumpa keluarga sesuka hati tanpa kebenaran agensi mereka. Kerana once mereka sudah sign, mereka akan ditempatkan satu tempat khas di mana dipanggil sebagai tempat tersebut bootcamp. Dalam bootcamp itu mereka tidak boleh keluar tanpa kebenaran daripada agensi, termasuk berjumpa dengan ibu bapa ataupun keluarga ataupun berhubungan dengan kawan-kawan. Mereka juga tidak dibenarkan mempunyai akaun Instagram, akaun Facebook dan akaun-akaun yang berkaitan, kerana mereka adalah 100% dikawal oleh agensi mereka. Ramai yang mengatakan bahawa slave contract ini adalah sangat-sangat tidak baik dan melanggar daripada human rights ataupun Convention Human Rights, iaitu dalam Human Rights and Article 17 yang mengatakan in English, no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, or correspondent. Ataupun secara ringkasnya, iaitu anda boleh mempunyai privacy tersendiri, boleh berhubung dengan keluarga sendiri, ataupun boleh pergi ke rumah sendiri, mempunyai freedom. Pada artikel Human Rights 22 yang mengatakan bahawa everyone shall be the rights to freedom of association with other, di mana membawa maksud bahawa semua boleh mempunyai perhubungan dengan siapapun tanpa dihalang oleh siapa-siapa. Ini bermaksud dalam slave contract ini mereka telah pun melanggar artikel 17 dan juga artikel 22 Human Rights, di mana mereka tidak boleh pertama mempunyai hubungan percintaan ataupun mempunyai hubungan orang lain. Kedua, mereka tidak boleh mempunyai hubungan ahli keluarga sendiri, tidak boleh berhubung. Ini adalah kontrak yang tidak seimbang. Itulah kerana dipanggil sebagai slave contract. Hasil daripada slave contract ini menyebabkan pelbagai artis sangat-sangat depres. Depres ini membuatkan seseorang itu tertekan. Apabila mereka tertekan, dia dapat berkawal ataupun dia dapat mengual emosi, maka mereka tidak dapat mengawal tubuh badan mereka dan bertindak dari luar kawalan. Ini akan menyebabkan mereka akan mungkin membunuh diri. Kita sudah melihat berbagai kes di mana artis-artis Korea suicide ataupun membunuh diri kerana mempunyai depresi yang sangat tinggi. Selain daripada itu, dalam slave contract ini juga telah mengatakan bahawa sebahagian daripada diri mereka akan diforce ataupun dipaksa untuk melakukan hubungan seks daripada management ataupun sponsorship mereka, seperti yang telah didakwa oleh Suli pada baru-baru ini, di mana Suli mendakwa bahawa dirinya telah pun diforce ataupun dipaksa untuk melakukan hubungan seks dengan sponsorship mereka dan juga VIP entertainment ataupun agensi tersebut. Okey guys, terima kasih guys kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi 5 fakta berkaitan dengan industri K-pop Korea. Dan kepada yang baru datang ke channel saya Mr. G, tolong tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng agar saya sentiasa mempunyai semangat untuk memberi anda 5 perkara ataupun 5 fakta. Dan ini adalah janji saya kepada anda semua. Jika anda subscribe sebenarnya channel, saya akan berikan anda setiap minggu konten yang sangat-sangat berguna, iaitu dalam 5 perkara ataupun 5 fakta. Terima kasih guys, you are the best.